Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada live malam ni. Okey, dah beberapa hari tak buat live. Okey, busy sikit lah sebab sibuk dengan aplikasi Foodpanda tu kan. So, tak sempat nak buat live sangat lah kan. So, dekat sikit. Tak dengar. Okay, right. So, kita straight at the point. Apa kita nak cakap pada malam ni adalah mengenai apa ni? Okey, adalah mengenai kita punya barang lah. Okey, barang yang ada kat kedai rezeki. Okey, apakah barang yang kita ada? Okey, barang yang kita ada adalah apa dia? Okey, petani. Okey, dia adalah satu teh perah campuran dengan halia. Okey, ni adalah teh halia. Okey, dia adalah brand petani. Of course lah, kalau kita tahu kan brand petani ni dia adalah halal lah. Okey. So dia ada tulis kat belakang ni expired dia lambat lagi, expired dia tahun depan, tahun 2022. Okey. Oh, dekat sini dia ada ajar. Dia ada ajar bagaimanakah cara-caranya nak minum. Okey. Cara nak minum pun dia ajar. Okey, tuang air, tuang serbuk ni dalam cawan, and then apa nama ni, tuang air panas, and then kacau. Okey, begitulah ya dia punya cara-cara nak buat air. Cara nak buat air pun dia tunjuk kat sini kan. Okey, memang lucu lah. Okey, tak apalah, mungkin dia ada setengah daripada kita yang tak tahu macam mana nak buat air kan. Okey, tapi alung-alung tahu je. Kalau you all macam mana tahu ke macam mana nak buat air kan. Semua of course lah semua orang pun tahu macam mana nak buat air kan. Alright, air panas lah maksudnya. Okey, ni adalah air teh ni dia ada campuran halia. Okey, pada korang yang rasa macam banyak angin dalam badan, okey, rasa macam tak selesa lah kan, rasa macam loya, rasa macam nak muntah. So better lah korang dapatkanlah teh halia ni, okey, kat kedai rezeki. Okey, kenapa kena pergi kat kedai rezeki? Sebab kita ada jual sachet. Kita ada jual satu-satu. Maksudnya kita gantung lah kat kedai kita. So you all tak payah nak kena beli sampai apa nama ni, satu paket besar tu kan. Satu paket besar tu katakanlah isi kat dalam tu ada 20 ataupun 30 sachet kan. Okay, you all beli satu paket tu, contohnya you all beli dekat Econ Safe ataupun dekat Tesco. Okay, you all beli dekat sana, satu paket besar tu mungkin dalam RM20 ke macam tu lah kan. Okay, so bila dah beli, balik rumah nak try minum, tiba-tiba tak boleh. Okay, sebab tak kena dengan tekak. Okay, sebab ada setengah daripada kita tak boleh minum sebab mungkin kita alergi ataupun kita tak boleh nak bau sangat, halia dia kuat ke ataupun ubat dia kuat sangat ke, so kita tak boleh nak telan pun. So kan dah rugi kan. Sorry, batuk sikit. So kan dah rugi kan, siapa nak minum, beli banyak-banyak sampai RM20 kan, tapi kita tak tahu rasa dia macam mana. So kita buang lah kan, sebab tak siapa nak minum kan, sebab kita sendiri pun tak boleh nak minum kan. Tapi kalau pergi Econ Safe ataupun Tesco ataupun supermarket mana-mana pun, memang diorang tak ada jual lah satu sachet lah. Diorang jual satu paket besar. Dalam tu ada dalam 20 ataupun 30 paket lah. Okay, problemnya kita sebab bila kita beli macam tu banyak-banyak, bila kita balik rumah, kita buat air, okay, bila kita nak minum, kita tak boleh minum sebab tekak kita ni tak selera dengan kita punya tekak. Okay, macam kita terpaksa pula minum kan. So tak nak. Okay, so kita nak minum, dia adalah ubat sekali dengan kita enjoy minum. Alright. So yang ni Alun dah ada, yang Alun dah buat. Okay, ni dah buat siap-siap lah. Beginilah, dia tak pekat sangat dan dia pun taklah cair sangat. Okay. Beginilah dia punya teh. Okay, teh yang tidak pekat dan tidak kurang apa nama ni, tidak kurang cair lah. Okay, better lah, dia air panas. Okay, so macam Alun tak sihat, so better minum air panas macam ni lah. No ice. Okay. Alright, sorry. Batuk tak sihat. Okay, bila cakap je tak sihat. Okay, kat belakang ni kita baca dulu apakah kandungan teh halia yang orang kata mujarab baik ni lah. Sebab petani ni dia adalah sejenis, dia adalah syarikat jamu.
Okey, dia macam telajak laris lah, macam di herbs. Okey, dia macam apa orang kata? Macam V Asia, macam itulah. Dia petani, dia dah lama dekat pasaran, dia lebih daripada 20 tahun. So dia mampu bertahan lama lah syarikat jamu ni. Dia keluarkan teh halia. Alright, kenapa kena datang kedai Rizky beli? Sebab kedai Rizky kita jual satu secik. Okey, kita tak jual lah sampai jual boleh pilih, sebab kita bukan ada teh halia saja, kita ada banyak. Kita ada kopi Radix, kita ada apa nama ni, Ali Cafe, kita ada apa dia bagi, kita ada teh manjakani, kita ada ginseng coffee. Okey, semua kita gantung kat kedai, kita ada banyak jual. Okey, harga dia RM1.50 sahaja. Okey, kita tengok brand lah. Kalau petani RM1.50, kalau Ali Cafe RM1.30. Kalau brand ginseng dia mahal sikit, RM1.80. Okey, paling mahal secek kita jual RM2 lah. Tengok brand. Tengok brand dan tengok dia punya ubat lah. Okey, ada kopi yang sampai RM5 satu secek ada. Dia kopi yang betul-betul kuat lah. Maksudnya dia punya kafein tu sangat tinggi. Alright. So, apa nama ni, dekat belakang ni dah ada tulis minuman petani dirumus dengan daun-daun teh yang segar dan bermutu tinggi dari ladang. Diadun bersama ekstrak halia yang larut air khusus untuk penggemar minuman teh sahabat. Okey, petani sesuai diminum untuk sisi keluarga. Okey, maksudnya bukan wanita saja, lelaki, mungkin budak-budak pun sesuai, sebab dia kata untuk satu keluarga. Okey, untuk mengembalikan tenaga, serat, kecergasan badan. Maksudnya bila you all minum ni, tiba-tiba badan jadi cergas lah. Okey, tiba-tiba jadi bertenaga. Alright, okay, dia bukan kopi ataupun teh biasa. Dia mengandungi ubat. Kita bukan minum breakfast, kita bukan minum Nescafe ataupun Milo saja kan. Okay, dia kopi yang mengandungi ubat. Okay, so bagus untuk you all lah. Okay, dia of course lah halal. Dia ada logo halal kat sini. Okay, sebelum kita minum kopi, kita kena pastikan dia ada logo halal lah. Sama ada logo halal Malaysia ataupun logo halal international pun boleh. Janji dia halal lah. Okey. Kalau tak ada tanda halal tu, kita nak makan pun was-was juga kan. Alright. Dia okey, dekat mana company dia? Company dia dekat Johor, dekat Muar. Okey. Oh, jauhnya dia datang kan, dekat Johor. Okay, so dia ada bagi tahu dekat sini, walaupun you all minum satu paket ni, satu secek ni, satu gelas lah. Maksudnya gelas yang long buat ni lah. Okay, ni long tak penuh. Patutnya dia kena penuh sampai atas. Okay, bila minum satu gelas ni sampai habis, minum yang panas lah, jangan minum ais. Alright. You all punya badan, okay, you all punya tenaga akan automatic recharge. Maksudnya you all akan jadi penuh tenaga. Okey, mempunyai tenaga yang luar biasa lah. Okey. Tenaga macam nak buat kerja tu, mula-mula kan macam malas je kan, tapi kalau minum teh ni jadi macam cergas. Okey, jadi macam laju je, ringan je badan nak buat kerja kan. So apa nama ni, better beli kopi yang ada ubat lah. Okey, sambil kita breakfast, sambil kita minum, kita cari kopi yang mengandungi ubat. Okey, mengandungi apa nama ni, tenaga. Alright. So boleh datang pada bila-bila masa saja. Okey, kita buka kedai setiap hari. Okey, kita Rizky, kita buka kedai setiap hari daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Okey, kita buka 9 pagi sampai 9 malam. Kita buka setiap hari, tak pernah tutup. Okey, kita buka sampai 9 malam sajalah. Okey, kalau lewat-lewat sangat tu bukannya dangerous lah, sebab tengah malam kan. Kat kawasan tu pula bukannya ramai orang sangat, dia tempat sunyi. So untuk mengelakkan segala kejadian yang tak diingini seperti rompakan ke, menyamun ke, so betterlah kita tutup awal sedikit. Awal sedikit pun pukul 9 pun dah lambat lah juga kan. Alright. Okay, tak berapa, nak sihat. Okay, so apa nama ni, begitulah kita punya
nama ni, kalau bukan kita bukan ada taste saja, kita ada banyak pilihan lain lah yang you all senang nampak sebab kita gantung kat kedai. Okay. So apa nama ni, sementara tu okey, ada member minta tolong promote biskut raya. Okey, dia dah buat biskut raya dah sekarang. Okey, bukan Along tau. Nanti kalau you all suruh Along buat, nanti Along memang tak ada masa lah nak buat kan. Bila masa pula aku nak buat kuih raya ni kan. Okey, yang ni adalah member Along lah, kawan. Okey, dia minta tolong promote, so kita promote lah. Dia biskut bangkit. Okey, dia buat daripada santan dan cheese. Okey, santan dan keju. Apa nama biskut tu? Biskut bangkit cheese. Biskut bangkit cheese apa? Parut. Ya, biskut bangkit cheese lah. Okey. So beginilah keadaan biskut dia. Alung dah makan tadi, so Alung kenyang lagi. So Alung tunjuk je lah dia punya biskut dia macam mana. Okey, tengok pun sedap kan. Dia bawah ni dia punya cheese lah. Alright. Cheese dia bakar, so dia hangit sikit lah. Dia garing. Okay. So satu botol ni harga dia RM15. Boleh lah kalau you all tiba-tiba teringin nak makan biskut bangkit pula kan. Boleh PM Along lepas ni. Okay, nanti Along akan reply. So Along akan ambil order lah kalau siapa yang nak order. Okay. Tapi yang ni bukan Along buat tau. Ni kita ada bakery yang buat lah. Ada orang yang minta tolong minta tolong promote, okay, dalam Facebook. Alright, so kita dah promote lah biskut dia. Okay, biskut dia memang lembut lah, dia tak keras. Sebab biskut ni kadang-kadang bila kita makan, kita letak dekat gigi, bila kita gigit keras kan. Bila kita gigit je keras, memang dah tak best. Okay, biskut yang sedap, yang rangut, bila kita letak dekat mulut, dia terus cair. Dia terus hancur. Okay, kita baru je nak letak gigi kita dekat biskut tu, dia terus hancur. So biskut tu dia dia guna butter cup lah. Dia guna butter yang kualiti tinggi. Cara dia buat biskut tu memang betul lah adunan dia. Okay. Sebab setengah biskut kalau you all nampak kan, you all beli dekat Econ Safe ke dekat Tesco ke kan, yang harga dia RM10 kan, ada 50 pieces tu. Okay, yang itu keras. Sebab kenapa dia keras? Sebab dia kita pakai mesin. Okay, tambah sedap. Okay, nanti boleh lah kan order insyaAllah. Okay, raya lambat lagi. Okay, jadi ini bukan biskut Along ni, biskut orang. Okay, tolong promote sajalah. Okay, nanti dia akan keluar juga kat Facebook page dia sendiri. Okay, so dia kalau you all beli biskut, okay, tak kisahlah beli kat mana-mana ke, kat bakery ke, ataupun you all beli dekat supermarket ke, ataupun beli dengan kawan ke. Bila you all gigit je biskut tu, keras gila biskut tu, memang tak sedap. Okay, memang biskut tu dia buat daripada mesin. Mesin yang buat biskut tu. Okay, kalau macam biskut tu lembut, okay, hancur di mulut, biskut tu memang homemade lah. Maksudnya orang yang buat. Sebab orang yang buat dia guna mesin dan dia buat satu-satu. Okay, sebab kalau mesin ni kan laju. Bila mesin ni laju, dia cepat je lah. Dia adunan dia tidak, orang kata tidak sekata. Okay, pakai mesin, dia buat dalam kuantiti yang banyak. So tak sedap lah. Okay, biasa kalau you all nampak orang jual dekat rak banyak-banyak tu kan. So kita tak tahu, bukan tak sedap, tapi kita nak kena tahu yang dia tu buat pakai mesin ke ataupun homemade. Okay, memang kalau buat homemade, kalau manusia yang buat memang sedap lah. Okay, kalau mesin yang buat, jadilah biskut yang biasa korang nampak paket-paket kat kedai tu kan. Biskut biskut tawar. Biskut jagung yang korang nampak yang dah siap paket tu kan, yang letak pengawet tahan setahun tu kan, yang tu dia taruh pengawet. Biskut ni bila taruh pengawet, iaitu serbuk penahan lah, supaya makanan tu boleh simpan setahun ke 2 tahun ke kan. Okay, dia bila dah taruh serbuk penahan ataupun benda asing, jadi tak sedap lah biskut tu, jadi keras. Okay, bila kita makan pun, aku makan biskut ke aku makan batu ni Okay, alright. So memang tak sedap. Okay, better lah kalau biskut tu kita baru buat semalam, hari ni kita makan, ataupun kita buat hari ni terus makan hari ni, memang sedap. Sebab makanan dia fresh.
Okey, dia menggunakan dia biasa kalau kita buat biskut kan kita pakai telur. Okey, telur yang fresh, okey. Kita gunakan tepung gandum yang fresh, okey. Kita menggunakan semua bahan-bahan yang terkandung di dalam biskut tu tidak mengandungi benda asing. Okey, tidak mengandungi bahan pengawet. Okey, bahan pengawet ni kalau banyak pun tak bagus juga sebab kita kan hari-hari makan bahan pengawet je kan. So better lah kalau kita nak makan sendiri, kita buat sendiri. Lagi better. Alright. So apa namanya, ataupun kalau kita tak ada masa nak buat sendiri, kita pastikan kita beli dengan orang yang dia buat sendiri, homemade. Maksudnya dia buat bukan tahun lepas dia buat, tahun ni dia jual, bukan. Okey, dia baru buat minggu lepas ke, okey dia baru buat bulan lepas ke, it's okay. Masih lagi okay. Kalau dia buat tahun lepas, tahun ni jual, jangan beli. Okey, memang korang akan rasa benda dia tak macam biskut. Okey, macam korang beli biskut dalam tin tu. Okey, beli mahal lagi. Alright, biskut tin pun murah lagi. Okey, so ini panjangnya kita bercerita. Okey, lupa daripada lain nak cakap ni. Okey, kita ada join Food Panda. Okey, Food Panda, you all boleh scan dia barcode kat sini. Okey. Kita memang kita start join Food Panda, kita ada sign. Kita ada sign kontrak dengan Food Panda selama 2 tahun. Okey. kita sign kontrak 2 tahun dengan Food Panda. That's mean you all boleh order macam you all nak order serai. Okey. Aduh, malasnya nak pergi pasar kan. Okey, semata-mata nak beli serai. Kita nak buat rendang ni. Kalau kita buat rendang, kita ada serai atau kita buat tom yum, kita ada serai, memanglah kita punya masakan tu orang kata tidak begitu menyelerakan, tidak ada aroma. Okay, so better kita taruhlah serai tu dalam masakan. Apa jua masakan, memang kena adalah barang-barang tu semua. Contohnya serai, daun kunyit, daun kesum, bunga kantan, daun kucai, daun kari, daun limau, daun ketumbar, daun sop, daun bawang. Semua jenis daun-daun ni memang tidak tahan lama lah. Okey, bila kita beli hari ni, kita kena masak hari ni juga daun-daun yang Alun sebut tu. Kalau you all simpan besok atau lusa, daun tu dah kecut. Okey, dah jadi hitam-hitam. So no point kalau kita beli banyak-banyak dan kita simpan. Benda tu antara barang-barang yang Alun sebut tadi tu, barang-barang tu memang tak boleh simpan. Bila you all beli dekat pasar hari ni juga kena masak. Okay, so apa yang memudahkan you all boleh beli barang-barang tu semua melalui Food Panda. Okay, Food Panda ni aplikasi dia you all kena download lah. Pada siapa yang tak tahu, bukan semua orang tahu, ada di antara kita yang tak tahu. Okay, yang tak tahu pasal Food Panda ni, so Along ceritakan dengan lebih detail lah. Semua ada smartphone sekarang ni, sekarang ni semua orang pakai handphone yang ada touchscreen kan. Tak adalah pakai yang Nokia yang tekan-tekan button tu kan. Kalau ada pun mungkin nenek kita ataupun datuk kita adalah pakai yang tekan-tekan tu kan. Okay, so majoriti sekarang ni semua pakai touchscreen. Okay, so handphone mesti kena touchscreen lah. Okay, so sama ada di Android ataupun di App Store. Okay, so benda ni dekat situ you all pergi dekat, kalau macam Along pakai Android, so Along pergi dekat Play Store. Okay, Play Store, just just type saja Food Panda, dia akan keluar satu aplikasi. So dekat situ you all just klik dekat situ untuk masukkan email dengan password. Okay, so bila dah masukkan email dengan password dan nombor telefon, so dah boleh terus order. Okay, bukan kedai Rizky saja. Dekat dalam Food Panda Mart tu bukan nama Rizky. Okay, kita terpaksa taruh panjang nama dia, Pasar Segar Rizky Maju. Okay, memang panjang, Pasar Segar Rizky Maju, kita punya nama kedai lah. Okay, kita ada pesaing besar dekat dalam Food Panda tu. Kita ada antara pesaing besarnya, of course lah, Tesco. Okay, Tesco, kita ada pesaing besar kita, contohnya macam 7-Eleven. Okay, kita ada pesaing besar kita macam apa lagi yang besar? Shell, Petron, Petronas. Okay, itu adalah pesaing besar lah. Ini korang kena klik bahagian Panda Mart.
iaitu Food Panda Shop. Dia bahagian market, mini market. Okey, bukan bahagian restoran. Kalau korang nak order McDonald, KFC ataupun nasi ayam, semua bahagian lain. Okey, dia ada banyak bahagian dekat dalam tu. You all kena pilih bahagian mini market lah, iaitu bahagian shop. Alright. So, apa yang specialnya Food Panda ni, macam Alo cakap tadi, walaupun you all nak serai satu ikat RM1 tu saja. Okey, apa nama ni? Rider Food Panda, sorry, batuk tak sihat. Okey, rider Food Panda tu tetap akan hantar serai tu direct terus ke rumah korang. Wahal korang nak serai saja. Okey, no worries. Okey, dia punya rider tu tetap akan hantar. Okey, walaupun korang nak serai saja. Okey, serai je tak ada. Yang barang lain semua dah ada dah. Cuma serai je tak ada kan. Nak buat rendang ni, serai tak ada pula. Okey, takkan nak pergi pasar semata-mata nak beli serai kan. Ui, jauhnya lah nak pergi pasar semata-mata nak beli serai. Satu barang aja tak ada kan. Okey, you all boleh order melalui Food Panda ni. Okey, order serai RM1. Okey, so then kena bayar charge pengantaran RM2 lah. Okey, charge pengantaran RM2 sahaja. Nasib baiklah charge pengantaran ni RM2 sahaja. Okey, ada kedai yang kenakan charge pengantaran sampai RM6 pun ada, mahal lah. Okey, so RM2 sahaja. You all order serai tu RM1 dengan bayar charge pengantaran RM2. So jadi RM3 sahaja kena bayar. Okey, tak kisah walaupun korang duduk dekat mana. Dekat Tanjung Tuan, okey, walaupun korang duduk dekat Pasir Panjang, okey, berapa jauh dekat Taman PD Utama tu nak pergi ke mana? Sempadan Melaka tu kan. Ui, berapa jauh, berapa kilometer. Driving ada kot 30 minit. Okey, so apa nama ni, berapa jauh nak kena hantar ke sana. Cuma bayar charge pengantaran RM2 saja. Berbaloi ke tidak apa nama ni, staff Food Panda tu buat kerja kan. Tapi apa yang Alun tahu, rider Food Panda ni dia dibayar gaji oleh syarikat Food Panda lah, company Food Panda. Food Panda sekarang ni kan tengah popular, tengah famous. Dia kan banyak keluar iklan dekat televisyen, dekat radio, mana-mana kan. Dia memang dah ada customer dia sendiri. So kita risky, kita tumpang customer dia sahaja. Okay, memang dia ambil commission lah. Memang Food Panda memang dia ambil commission. So harga di dalam harga-harga barang dekat dalam Food Panda punya website tu, mereka yang tentukan sebab mereka nak ambil commission. So mereka nak ambil commission, dia orang kena tentukan harga, berapa banyak dia orang nak letak, berapa banyak dia orang nak ambil untung ataupun commission. Of course lah, Food Panda dia akan ambil, dia letak harga tak samalah dengan kedai. Okey, sebab dia nak kena bayar gaji pekerja, dia nak bayar kos operasi, dia nak kena bayar kos iklan marketing. Okey, nak kena bayar dekat TV lagi kan, selalu keluar TV kan. TV kalau keluar iklan dah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu nak kena bayar kan. So kat situlah dia apa nama ni. Tapi dia memang orang kata memang kat mana-mana pun akan nampak lah dia punya staff yang motor pink tu. Okey, macam tudung yang lu pakai sekarang ni warna pink. Alright. So tak lama lagi kita nak puasa, tak lama lagi kita nak raya. Okey, memang tahu lambat lagi. So walaupun lambat lagi, Along ucapkan awal lah selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan tidak lama lagi. Alright, semoga kita boleh berpuasa penuh selama sebulan. Okey, alright. Okay, so itu adalah mengenai Food Panda. Alright, so nanti bila nak raya, kerisik, barang-barang yang cepat sangat laris bila time-time nak raya atau bulan puasa adalah daun kunyit, adalah serai, and then adalah kerisik dan kelapa parut. Okay, tiga benda ni, tiga bahan utama iaitu serai, daun kunyit dan juga kerisik, dia adalah limited stock. Okey, last sekali Alun ulang, serai, kerisik dengan daun kunyit. Okey, dia adalah barang yang limited stock, yang sangat hangat di pasaran apabila tiba bulan puasa adalah apabila tiba nak raya. Okey, so bahan-bahan tu limited. Okey, dan peniaga pun akan naik harga. So sebab barang dia susah nak dapat. Alright.
So dia adalah barang under control bila menjelang musim-musim ni lah. Semua orang nak buat rendang. So bila semua orang nak buat rendang, pokok kunyit pun dah kena tebang. Okay, so kita ada supplier daun kunyit, dan supplier kerisik dengan supplier serai. So you all boleh order melalui Foodpanda walaupun you all hanya nak daun kunyit saja. Okey, tetap dia orang akan hantar daun kunyit yang berharga RM1 tu. Okey, right? So ini adalah mengenai Foodpanda. So kita the point apa yang kita nak cakap adalah mengenai penghantaran barang-barang. Okey, kita ada dapat banyak tender. Kita pernah hantar barang dekat Glory Beach Resort. Kita pernah hantar barang dekat Camp Tentera Darat. Kita pernah hantar dekat catering di Aulia. Kita pernah hantar dekat kedai makan Sukan Food Nasi Ayam. Kita pernah hantar dekat Istana Seri Menanti Museum Seremban. Oh, istana jauhnya pergi hantar. Okey, kat Seremban. Okey. So kita memang banyak hantar. Kita ada rekod jualan kita. Ni adalah rekod jualan kita. Diorang order sebanyak RM500. Okey, sebanyak RM800. Sebanyak RM1000. So kita pergi hantar lah. Sebab diorang order dalam kuantiti yang banyak. Okey. Barang buncit ni, barang dia kecil-kecil. So kita masih lagi boleh hantar pakai kereta lah. Okey, kalau order sampai RM10,000 tu, terpaksalah pula cari lori nak pergi hantar kan. Okey, tu semua kos. Orang order kita barang sampai RM5,000 ke RM10,000, kita nak kena sewa lori. Sewa lori bukan murah kan. Okey, so kita nak kena isi minyak lagi. Okey, kita nak kena bayar tol. Kita nak kena perlukan 2-3 orang pekerja. Okey, so kos lah. Okey, so apa nama ni, kita tak fikirlah sampai ke tahap tu sebab dia melibatkan kos operasi yang agak tinggi. So kita ambil lah sikit-sikit walaupun RM700, dia tetap duit lah. Siapa nak bagi RM700 senang-senang dalam masa sehari. Okey, so kita ambil lah. Dia tak selalu, dia kadang-kadang je. Okey, ni company besar lah macam kantin hospital, macam istana museum tu. Ni kan semua company besar-besar kan. Okey, macam catering, dia adalah satu syarikat besar lah. Dia ambil dalam kuantiti yang banyak. Alright. So ni kita ada rekod. So senang lah bila kita buat bisnes, memang kita kena ada rekod dan bukti macam ni lah. Macam yang Alun tunjuk ni kan. Bila you all jual barang lah, tak kisahlah apa barang yang you all jual, mestilah kena ada rekod, kena ada simpan resip. Okay, apa tujuannya resip ni adalah sebab bila kita nak buat loan, okay, kita nak buat pinjaman, okay, kita nak buat apa-apa saja, kita senang. Kita ada bukti. Alright, kita ada bukti. So kita ada simpan resip. Okay, so better lah you all pun ada catat apa benda barang yang keluar. Macam Malong jual sup bunjut 100 pieces. Okay, jual apa, tahu kering 5 paket. Okay, daun bawang 1 kilo. Okay, so kita ada rekod. So kita ada total, ada jumlah dekat bawah dia. So kita simpan. Alright, simpan buat kenangan. Tak ada lah. Okay, ni senang lah kalau kita ada simpan, kita ada rekod kan apa yang kita jual dekat kedai. Alright, so apa nama ni, okay, bercakap pasal Aircon Safe. Okay, kalau dapatlah dia punya katalog Aircon Safe ni. Okay, katalog Aircon Safe banyak tadi helaian ni, ada 5 helaian. Dah hilang ke mana, tak anak buah bawa pergi mana kan, menceceh. Bawa pergi bilik air lah, bawa pergi dalam tandas lah. Long cari jumpa yang ni sekeping je. Yang lain semua tak tahu terbang mana dah. Okey, kita tengoklah apa yang dia jual. Okey, memang murah. Tapi tak semua murah. Okey, bila kita pergi Aircon Safe, tak semua barang yang dijual tu murah. Okey, hanya barang yang tercatat di dalam katalog sahaja yang murah. Okey, apakah barang catat katalog adalah seperti ayam ni lah. Okey, ayam ayam segera. Okey, ayam goreng crispy Segaria. Okey, 1 kilo 850 gram. Okey, RM7.99. Okey. Biasa ayam ni kalau Along biasa perasan harga dia RM10.
Tapi harga dia sekarang RM8. So murah RM2 lah. Okay, so kita masih lagi boleh beli kan. So jimat RM2. Okay. So dekat Aircon Safe ni dia ada tulis lagi, dia ada jual Dash Lady, harga dia RM5. RM5.90. Taklah murah sangat. Tapi Ayah Alor tahu harga dia antara RM7 lah. Okey, dia Dash Lady susu segar. Susu segar Dash Lady. Jadi murah RM2 jugalah, murah RM2 kan. So apa nama ni, yang tu lah yang tahu. Okey, tapi Aircon Safe ni yang setahu Along kan, dia memang murah, dia dari dulu memang murah. Tapi masa Along kerja dekat Subang dulu, Subang Airport, okey, Aircon Safe ni masa dia mula-mula buka dulu, dia memang laris lah, memang ramai orang, memang murah. Tapi makin lama makin slow down, makin lama makin slow down. Tak tahu apa sebabnya. Okay, mungkin sebab banyak pasar raya dekat Subang sana kan, dekat Subang Airport tu. Okay, dia ada Tesco dekat sana, ada Giant, right? Tiba-tiba buka pula Maiden. Buka pula Maiden, habislah Maiden Conquer. Satu Subang tu bukan Subang Airport je, satu Subang Jaya tu, okay, Maiden punya, Maiden yang Conquer. Sampailah sekarang. So Aircon Safe tak boleh pergi. Alright, dengan Giant pun tak boleh pergi. Diorang adalah persaingan yang sengit. Okay, dekat Port Dickson ni bersama mana je. Okay, berapa ramai je orang yang bekerja kat Port Dickson ni kan. Alright, so pasar raya dekat Port Dickson ni ada 5. Okay, satu Billion, Regina Mall. Okay, kita ada Tesco, ada Aircon Safe, dan juga ada apa lagi satu, yang pasar raya besar, Billion, ada Regina Mall, ada apa, Tesco, Aircon Safe, dengan lagi satu apa, lagi satu pasar raya tu aku lupa pasar raya apa, entah. Okey, ada 4 pasar raya, Billion, apa nama ni, Regina Mall, Tesco, Aircon Safe, TF. TF aku lupa nak sebut TF. Dah lupa dah TF. Okey. 5 pasar raya besar. Okey. So sekarang ni yang Alun tahu, ramai orang cakap lah Aircon Safe sekarang ni tengah top. Okey, dia adalah antara supermarket yang top lah. Okey, mengalahkan supermarket yang lain. Okey. Tapi kalau macam kita Rizky kedai runcit, okey, kita masih lagi boleh survive. Kenapa kita masih lagi boleh survive? Kenapa kita tidak ada pekerja yang ramai? Okey. Tak tahulah nasib pasar raya besar macam TF, macam Tesco, macam Regina Mall, macam Billion macam mana. Sebab dia melibatkan kos operasi. Bukan barang tu kalau expired boleh tukar. Okey, barang tu kalau tak laku boleh simpan. Bukan masalah barang, bukan masalah produk. Dia adalah masalah kos operasi. Kos operasi adalah melibatkan pekerja. Bila dia ada pekerja, macam Tesco ada pekerja 500 orang. Bila semua orang kat Port Dickson ni pergi Aircon Safe, tak ada orang nak pergi Tesco. So macam mana sale? Macam mana Tesco nak bayar pekerja-pekerja, sedangkan tak ada customer yang pergi Tesco. So terpaksalah diorang terminate staff. Okay, dekat situ slow, lama-lama makin slow down. Okay, makin lama-lama makin slow down, tu yang tutup. Tu yang menyebabkan Giant tu tutup lah. Okay, Giant dulu tu bankrupt sebab tak mampu nak menanggung kos operasi. Barang memang laku, barang makanan, siapa yang tak makan kan? Beras kita makan juga. Barang Giant dulu laku, memang boleh jalan. Okay, macam sabun, semua itu barang keperluan harian. Orang tetap kena membeli kan. Dia bukan masalah barang ataupun production, dia masalah dari segi kos operasi yang nak menanggung tu. Nak menanggung pekerja seramai 500 ataupun 1000 orang tu macam mana? Tak ada sale. Kan, samalah macam kedai runcit. Kedai runcit dia masih lagi boleh survive kerana dia tidak ada pekerja yang ramai. Kalau pekerja dia pun seorang dua sahaja. Okey. Lagipun kedai runcit kalau bayar sewa taklah macam supermarket. Supermarket kan besar, mungkin dia bayar sewa pun tantah 30,000 sebulan. Mana kita tahu? Dah besar kan? Sewa tanah dah berapa? Kan? Dia punya lesen lagi, kos electricity, bil api air, semua nak ambil kira. Okay, alright.
So memang tak murah lah kat sini kan. Memang tak semualah barang yang dia ada. Contohnya macam sekarang ni, yang lu cakap tadi, okey, hot dog. Okey, hot dog ayam. Okey, hot dog ayam kat sini dia tulis, konsep dia tulis kat sini, hot dog ayam ni mana? Okey, RM2. Okey, RM2. Hot dog ayam dia jual RM2. Tapi hot dog ayam yang tidak ada brand lah. Okey, biasanya kalau kita nak brand yang best sikit, hot dog ayam, kita beli Ramly. Okey, Ramly, kita beli Ayam Mas. Alright, kita beli apa? Itu adalah dua brand yang sangat popular. Bila kita nak makan hot dog ataupun orang panggil sausage, okey, kita beli, kalau brand yang paling sedap sekali adalah of course lah Ramly. Okey, tapi harga dia tak bolehlah dapat RM2 kalau brand Ramly. Memang mana-mana supermarket pun takkan jual RM2 Ramly tu. Akan rugilah. Okey. Alright. So dia cuma jual brand yang tidak popular lah, EcoSafe. Okey. Kalau kita nak jimat, okey. Kalau macam Along nak jimat kan. Okey. So tengah-tengah awal-awal bulan ni duit pun tak ada nak beli yang mahal, so Along pergi juga EcoSafe. Sebab walaupun tak ada brand, janji makanan bolehlah makan. Tapi kalau setengah daripada kita, kalau tak sedap memang tak nak beli. Okey, nak juga Ramly. Okey, Ramly hotdog dia memang mahal, dia antara RM5 ke RM6. Okey, dia memang tidak boleh dapat RM2 sebab dia brand Ramly. Okey, dia satu brand tapi dia memang ada kualiti lah daging dia. Okey, dia memang 100% halal lah. Okey, Ramly. Okey, so yang keduanya adalah Ayam Mas. Ayam Mas dia gunakan ayam yang berkualiti tinggi. Sebab itulah hotdog dia sedap, ataupun sausage. So dia panggil hotdog je kan. Sausage lah. Okey, so ini adalah brand yang tidak popular lah. Brand Mega Fresh. Alright. So memang patutlah harga dia RM2. Dia cuma dia tak ambil untung kat sini tau. Dia jual harga modal. Okey. Tapi okey lah, sebab kat sini kalau dia buat cara macam ni, okey, memang kita akan pergilah. Okey, memang kita akan pergi. Apa nama ni? Bila kita pergi beli hotdog ataupun sausage, kita mestilah beli barang-barang lain sama. Okey. Tapi bila kita beli barang-barang lain sama, barang-barang dia yang lain tu tak murah lah. Barang-barang dia yang lain yang tidak ada di dalam katalog ni tidak murah lah. Okey. Sengau pula hidung tiba. Okey, barang-barang dia yang lain, okey, yang tidak ada dalam katalog ni adalah mahal lah. Okey, yang kalau kita pergi, kita pastikan kita beli barang-barang yang ada dalam katalog ni sajalah. Sebab kalau kita beli barang-barang lain yang tak ada dalam katalog ni, harga dia macam kita beli dekat supermarket sama jugalah. Macam biasalah kita beli kat Tesco kan. Okey, hanya dalam katalog ni sajalah yang murah. Okey, yang lain semua harga biasalah ataupun harga mahal lah. Okay. So apa nama ni, kalau Along pergi pun Along beli sausage dengan nugget lah. Okay. Kalau sausage dengan nugget, yang lain semua ni tak perlu sangat kot. Along pun tak tahu boleh nak pergi. Sebab yang apa Along tahu, okay, kalau orang yang duduk dekat Pasir Panjang, dekat Teluk Kemang, kalau dia orang nak datang EcoSafe tu hari-hari, Along rasa tak kot. Okay. Kalau orang yang duduk dekat Teluk Kemang ataupun dekat Taman PD Utama, takkan hari-hari nak pergi EcoSafe. Diorang pergi mungkin sebulan sekali, diorang pergilah time dapat gaji ke, macam itulah kan. Ataupun tak sempat pun diorang pergi 2 bulan sekali je. Okay. So bila apa nama ni, sebab diorang duduk jauh, so EcoSafe ni dia lebih utamakan orang-orang yang duduk dekat Lukut sajalah. Okay. So duduk kat Taman PD Utama memang jauh lah nak pergi EcoSafe kan. So kita tengoklah sampai lama kita, tapi ya sampai berapa lama EcoSafe ni boleh bertahan. Sebab kalau bagi Along kan, Along malas nak naik atas tau. Dia bangunan dia tu silap tau. Dia macam bila Along parking kereta, nak kena naik eskalator lagi. Nak kena buat tawaf dulu. So tu yang malas nak pergi EcoSafe tau. Dia punya struktur bangunan tu tak betul. Dia sepatutnya kena landai lah. Dia macam bangunan dia kena buat macam bangunan TF, macam bangunan Tesco. Okay, bila orang parking kereta terus masuk, terus beli barang dan balik. Ini nak kena naik eskalator, nak kena naik lift. Aduh, lambat lah kan. Sebab kita nak balik nak masak lagi. Kalau you all lah kan, kalau you all nak pergi supermarket lah kan, mestilah you all nak pergi supermarket yang dia punya ground floor.
Kita nak naik atas-atas ni sampai atas-atas, sampai 5 tingkat, sampai 10 tingkat nak kena naik kan. So kita tak nak macam tu. Okay, nak kena naik lift, nak kena tunggu lift. Tunggu lift pula, kalau ramai orang kena tunggu second lift. Kalau ramai lagi orang mampat dalam tu, tanda PKP tak boleh masuk ramai-ramai dalam tu, kena turun, kena tunggu lagi untuk lift yang ketiga. Berapa lama nak tunggu? Nak turun pun nak tunggu lagi kan. Lepas tu nak naik escalator lagi, nak kena tunggu lagi kan. Nak kena tunggu ramai-ramai. Kalau escalator rosak, nak naik tangga. So malas. Okay, sebab dia baru buka, so orang sukalah. Orang akan suka benda yang baru. Okay, so dia untuk beberapa bulan ni mungkin dia boleh survive lah untuk 2 atau 3 bulan. Tapi masuk dah ke lepas raya ke, orang dah balik kampung, semua orang pun dah lupa konsep. Alright, so kita tak tahulah, mungkin dia ada bajet besar, dia boleh survive lah. Memang kita tahu kan, dia punya bajet dia bergantung pada bajet juga. Tapi apa yang Alun tahu, memang dia punya bangunan tu memang kena tukar lah. Okay, sebab dia bangunan dia 2 tingkat kan. Dia supermarket tingkat atas, kedai makan tingkat bawah. Dia terbalik. Patutnya barang-barang nak beli keperluan tu kan tingkat bawah. Sebab orang malas nak naik atas, nak naik escalator, nak naik lift. Memang kena buat dekat bawah. Kat atas tu barang-barang yang jarang orang beli, macam baju ke, barang-barang elektrik ke, boleh buat dekat tingkat atas. Kat tingkat bawah tu lah sepatutnya dia jual barang-barang macam sayur ke, ayam ke, ikan ke, ataupun kain baju ke, kain baju pula dah, macam bahan kering macam Maggi ke, beras ke, sebab orang malas nak naik atas. Kalau kena orang tua, kalau kena kita bawa mak kita jalan pakai tongkat, ataupun kita bawa mak kita naik kursi roda, Allah nak kena tunggu lift pula. Lepas tu kalau lift penuh, lepas tu Allah nak kena naik escalator pula. Mak kita dah lah pakai kursi roda kan, dah lah pakai tongkat, nak kena naik tingkat atas pula. Memang tak lah jawabnya kan. Jadi dia punya bangunan tu dia kena ubah. Dia kena barang-barang yang makanan kena letak di bawah. Dia kena berniaga di bawah, di ground floor. Di atas tu dia berniaga barang-barang yang orang jarang belilah, macam baju ke, barang-barang elektrik ke, ataupun barang-barang macam alat tulis ke. Tu kan barang-barang kan semua kan orang jarang beli. Orang selalu beli makanan. First orang akan beli makanan dulu, lepas tu barulah barang-barang lain. Okay, makanan dulu penting. Okay, so Alun tak tahulah kan. Nanti mungkin ada orang yang bagi suggestion ni kan. Alun cuma bagi pendapat sahaja. Since Alun dah tengok dia punya cara tu, dah banyak dengar customer punya feedback. Banyak orang duk mengata. So Alun bagi feedback saja. Tak tahulah korang punya feedback macam mana kan. So kalau dia nak bertahan lebih lama, dia kena berniaga di ground floor, sama macam Tesco dengan TF. Dia tak boleh berniaga di atas. Okay, di atas second floor. Okay, so kalau Alun buka supermarket lah pun kan, kalau Alun buka supermarket besar macam Econ-Safe tu kan, kalau Alun nak buka suatu hari nanti, kalau mampu nak buka macam Econ-Safe suatu hari nanti, dia punya struktur bangunan tu mestilah sama macam TF ataupun Tesco. Okay, alright. So lamanya Alun berceloteh dengan apa kita nak cakap tadi. Okey lah, sekali kita nak bercakap pasal gincu. Alright, kita nak bagi free. Kita ada gincu, kita bagi free. Siapa yang nak free, kita just WhatsApp Alun, so Alun akan bagi free lah. Okay, selagi masih ada stok. Okay, kalau dah habis stok, tak adalah free-nya. Okay, so selagi masih ada, you all boleh WhatsApp Alun, so Alun akan reply. Alright. So ni adalah warna merah yang, tapi warna merah yang tidak terlalu terang. Okey, dia warna merah yang ikut warna darah. Okey, merah darah lah. Okey, warna darah. Alright. So sampai di sini saja. Alun pun tak boleh lama ni sebab kita ada banyak lagi kerja lain yang kita nak buat. Okey, kita pun dah live sangat lama. Okey, sangat lama live. Okey, ramainya orang watching malam ni. Ada yang komen. Okey, thanks for watching. Mungkin Alun buat live ni terlalu lama sangat kot. Okey lah, tak naklah buat live lama-lama kan. Sebab Alun pun ada banyak kerja lain lagi. Sebab kita pun ada
ada nak upload gambar. Okay, kita nak upload gambar dekat Foodpanda punya website tu lah. Okay, kita tak siap lagi, kita kena hantar email, kita kena buat satu proposal buku kan, apakah. Sekarang ni dekat dalam Foodpanda punya website tu kita ada apa nama ni? Kita cuma ada sayur-sayuran, ikan dengan ayam sahaja, alright. Yang barang-barang lain contohnya seperti rempah ratus belum masuk lagi. Dia take time, dia slowly lah, by slowly. Alright. So sampai sini sahaja, kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum.